Jadi gambaran umat terdahulu ni tuan-tuan dalam Quran ialah sebagai panduan. Sebab itu dalam Quran kebanyakan sejarah yang Allah informasikan dan Allah pamer untuk kita, sejarah siapa? Banyak sekali dalam ni. Sejarah Nabi-Nabi dan Rasul. Sejak dari Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau kita perhati saja-saja ke benda ni, no. Sebab dalam kisah Nabi-Nabi selalu saya duk sebut tu, 3 benda ni Allah tak akan tinggal. Dalam cerita Nabi dan Rasul, pertama persoalan akidah mesti naik, confirm. Yang kedua persoalan syariat, confirm. Yang ketiga persoalan akhlak, budi, etika, kita panggil adab. Tu 3 akan naik. Bacalah kisah Adam ke, mesti ada akidah, syariah, akhlak. Bacalah Nabi tu pun mesti ada 3 ni. Walaupun kesetaraan dari sudut Allah memaparkan benda tu tak sama. Mungkin dari sudut Nabi tertentu yang diangkat atau dijulang lebih soal akidah, tapi dia tak meninggalkan soal syariat dan adab. Mungkin satu-satu kes Allah mengangkat tema adab berbanding dengan akidah dan syariat. Tapi 3-3 ni tetap akan ada dalam sesebuah kisah. Yang perlu kita lihat untuk bandingkan dengan ayat yang kita belajar malam ni ialah di antara pendukung Nabi, iaitu pendukung kebenaran dan penentang kepada Nabi itu sendiri. Maksudnya dalam dunia ni sampai kiamat pun dia akan hanya wujud 2 golongan ni saja. Walaupun kita tahu di setiap golongan tu akan ada pecahan dia. Contoh, orang hak mendukung kebenaran, satu lagi orang yang menentang kebenaran. Tu je. Maksudnya nama-nama tertentu, kumpulan ke, organisasi ke, persatuan hak mendukung kebenaran tu, adalah pecahan-pecahan dia ikut zaman tu. Cuma nak habaq secara umum, ada hak sokong benar, ada hak lawan benar. Tu je. Sampai hari kiamat. Jadi selalunya, mereka yang diistilahkan mendukung kebenaran ni orang-orang yang mengikuti agama Allah dan ajaran yang dibawa Nabi dan Rasul. Yang menentang kebenaran selalu diistilahkan sebagai golongan mana? Pengikut-pengikut syaitan, pengikut-pengikut iblis, pengikut-pengikut hawa nafsu, pengikut-pengikut orang-orang yang zalim, pengikut-pengikut golongan munafik dan musyrik. Itulah gambaran-gambaran secara umum. Walau apa pun, satu hal lagi, benda nombor 2 tadi hak kita duk bincang tu kan. Maksudnya bila seorang tu itulah kehidupan dia, Allah akan memudahkan mengikut ikhtiar yang dia pilih tadi. Kalaulah seorang tu dalam hidup dia suka mencari kebenaran dan selalu mendukung kebenaran, kita mengharapkan mudah-mudahan dia mati pun dalam konteks mencari kebenaran dan sentiasa menyokong kebenaran. Jadi orang yang hidup dia duk pulun benda-benda yang kufur, benda-benda yang fasik, benda-benda yang munafik, benda-benda yang maksiat, maka kita bimbang. Nak kata dia confirm mati dalam keadaan tu, sorry, itu bukan kerja kita. Jadi kebiasaannya dia juga akan pergi dengan keadaan yang sama. Kita lihat sebagai contoh, pengikut-pengikut Nabi Nuh ramai ke sikit? Sikit je. Kalau ikut tafsir jumlah lebih kurang 83. Tapi yang hanyut rata-rata dalam banjir besar tu, jumlah dia ratus ke ribu, ke puluh ribu, wallahu alam. Nak habaqnya, golongan-golongan kufur itu dimusnahkan oleh Allah. Musnah satu hal, maksudnya bila musnah demikian, mereka mati dalam keadaan beriman atau sebaliknya. Itu yang kita duk fikir tu. Itu hak jadi pada mereka. Jadi bila Allah tunjuk demikian, hati kita bila baca bergetar ke arah mana? Nak mati cara pengikut hak selamat atas kapal ke nak mati cara hak anyuk dalam banjir besar? Tu je cerita dia. Hati kita tu bergetar kat mana? Bila baca cerita ni, Allah bagi hanyut, besar banjir mana tak boleh nak bayang. Ada tak getaran tu datang bila kita baca? Adakah kita gambarkan seolah-olah, banjir besar Nabi Nuh mungkin macam 2014 hari tu kot. Kalau kata 2014 hari itu memang tak masuk lagi. Jauh lebih besar. Hak mati tu mati. Kita bincang dah tadi. Semua orang akan mati, apa jua sifat, apa jua bangsa. Tapi penghujung tu mati lagu mana.
umat Nabi Hud lawan Nabi Hud. Apa hukuman pada umat Nabi Hud? Allah datangkan apa? Satu pekikan yang kuat sampai mereka bergelimpangan mati di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Allah datangkan angin yang kuat, padang pasir itu timbuh mereka sehingga bermeter-meter kedalaman dia. Kira pakai mati itu kambuh kan, kalau kita hari ni tanam kan, dia ni kira mari angin padang pasir itu, padang pasir timbuh saja lagu tu. Adakah kita menginginkan kematian yang demikian? Bila mereka mati demikian, kena tengok pasal apa mereka mati demikian. Kita kena cek apakah bentuk bawaan kaum umat Nabi Hud yang lawan Nabi Hud ni pesen mana. Jadi biarlah pesen kehidupan yang Allah hukum demikian tu jangan ada pada kita. Oi, teruk mereka kena ni. Guruh, pekikkan, suara yang kuat, mati lagu ni. Pasal apa mereka mati lagu ni? Rupa-rupanya, sifat mereka waktu hidup dengan Nabi Hud lagu ni. Mengagungkan materialism. Dia sanggup tolak agama, dia sanggup tolak syariat yang dibawa oleh Nabi Hud semata-mata nak mengagungkan keduniaan dia, material dia. Kan umat Nabi Hud ni diberikan satu kelebihan pada tubuh badan. Dalam tafsir sebut umat Nabi Hud ialah satu umat yang tubuh dia lebih besar dari umat Nabi Nuh. Kulit mereka lagi cantik daripada umat Nabi Nuh. Mereka diberi keizinan membangunkan kota-kota yang besar kan. Yang kalau Quran bayangkan kota macam tu tak pernah ada sebelum ni. Yang kita duk baca surah Al-Fajr tu kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Alam tarakai, tidakkah kamu memerhatikan apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu kepada kaum Ad? Irama zatil imad. Iram tu nama ibu kota mereka. Iram. Al-imad, di ibu kota mereka tu didirikan tiang-tiang yang besar. Tak boleh nak gambarkan lah keadaan. Maksudnya tiang-tiang besar tu biasa kita mungkin tiang-tiang, tapi ayat seterusnya allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang mana tidak kedapatan, tidak pernah yang ada sepertinya di negeri tersebut. Maksudnya sebelum tu tak ada orang buat. Allah bagi kehebatan yang sungguh-sungguh canggih pada masa dia lah, sesuai dengan waktu dan zaman tu. Tapi adakah kekal? Adakah kekal? Tak kekal. Bila mereka menolak Allah, menolak agama dan menolak syariat yang dibawa dan didakwahkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang bernama Hud. Jadi kita hari ini pun, kalau kita tak mau kematian dalam bentuk demikian, ialah dunia-dunia lah. Kita hidup atas dunia, kita kena guna dunia tu. Tapi jangan sampai jadi macam tadi, terlalu mengagungkan dunia, larut dan hanyut dalam dunia sampai kita tinggal Allah, tinggal agama, tinggal Nabi, tinggal Quran. Semata-mata nak kejar dunia kita. Tengoklah kes-kes lain. Nabi Lut pula contoh. Nabi Lut, umat dia dihukum demikian. Kita kena cek pasal apa sampai terbalik bumi ni. Hak kok atas jadi kok bawah jadi kok atas. Mereka buat apa? Cek-cek rupa-rupanya. Maksudnya hak rupa-rupanya tu jangan duk buat lah. Kita hari ni makin galak, makin rancak duk buat benda sama. Lepas tu buatlah ayat apa? Tak jadi apa-apa pun. Macam kes sebelum ni kan. Ada seorang tu, tu biarlah jadi takut kontroversi pula. Contoh dia pergi ke Mekah ke contoh. Tiba-tiba dia kata, tak jadi apa-apa. Maksudnya Allah tu sayang kat dia, tak jadi apa-apa. Yang dia pergi tak jadi apa-apa tu, dia pakai elok tak? Dia pakai elok tak? Elok, bertudung. Kalau kata nak tak jadi apa-apa, sepatutnya hujah ni diguna awal lagi oleh orang-orang yang tawaf pada zaman jahiliah lagi. Orang zaman jahiliah tawaf pakai baju tak? Tak pakai baju, telanjang. Tawaf telanjang. Relax je tawaf telanjang. Lepas tu dia, patutnya hujah ni depa lagi awal guna. Tengok, kami tawaf telanjang, tak jadi apa pun. Relax je. Kan nak kata tak jadi apa tu. Kan kita ni tawaf dalam keadaan elok. Walaupun kita kata isu-isu jantina dan sebagainya, tiba-tiba nak buat, tak jadi apa pun. Nak tunggu jadi apa ke? Kalau kata nak tunggu jadi apa, agak-agak, kalau jadi apa sungguh, hitam di situ dipanah petir ke apa, agak-agak
Ramai lagi kat datang, oh tengok, oh dia panah petir, kami pun syok rasa nak pergi ke Mekah ke, tak berani dah. Tak faham maksud saya? Bila keadaan tu kita buat-buat, tiba-tiba gergang, mari, lingkup di situ, hitam legang, hangus. Agak-agak hak jenis yang sama jenis hak lain tu, makin bersemangat nak pergi ke Mekah ke, tak berani dah. Kalau Allah tunjuk tuan-tuan, tak ada seorang pun akan berani dah. Mungkin insaf menangis terisak-isak, tapi sebab Allah tak tunjuklah kita duk main, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tuan-tuan, bumi Mekah bukan penanda aras nak menentukan jadi apa-apa ke, tak ada apa-apa ke. Macam kita nak jadi penanda aras, bila kita pergi ke Mekah ramai-ramai, oh elok sihat ni, oh bagus amalan kamu, sihat je. Tengok kawan kita demam, oh mesti banyak dosa ni, baru sampai 2 hari demam dah. Tu ke penanda aras? Dan bukan maksud saya, adakah di Mekah tu penanda aras bila orang tu demam? Oh, memang dosa banyak ni. Baru 2 hari jejak tanah suci, demam dah. Lepas tu hak demam di Malaysia tu kira lagu mana? Duk mana-mana pun demam bila dia nak demam. Dia bukan kata penanda aras. Maksudnya kita cuma dipahamkan dalam agama bila kita ditimpa musibah, demam ke sakit, itu bermakna Allah nak hapuskan dosa kita, dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa yang lain. Kita faham itu secara umum. Tapi tempat tu bukan sebagai penanda aras untuk kita rujuk. Ni kalau tak jadi apa-apa orang ni bagus, kalau jadi apa-apa orang ni tak bagus. Lepas tu kalau kebetulan ada orang masuk hospital di sana, kira tak bagus lah. Sebab kebetulan dia sakit. Penanda aras dia sebab Mekah tu. Tidak tuan-tuan. Bukan tempat tu jadi penanda aras. Baik.